Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang mulia Setiausaha Tetap. Yang mulia Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah pegawai kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, sukacita menjemput Yang Mulia Ustaz Muhammad Abdul Hanis bin Haji Muhammad Saleh untuk mengetahui bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan fi hadzal majlis kafatan ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil unqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah walhamdulillah Muhammadur Rasulullah la quwwata illa billah. Bismillahi ala dinina wa anfusina. Bismillahi ala ahlina wa amwalina. Bismillahi ala kulli syai'in a'tana Rabbuna. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da. Bismillahi iftatahna wa billahi ikhtatamna wa 'ala Allahi tawakkalna. Tahassanna bidhil 'azzati wal jabarut wa i'tasamna birabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma asrif 'anna wa an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan al-balaa'a wal wabaa'a wat ta'na wat ta'un wa sa'iral amrad wa qina syarrar rada bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna wa an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan al-balaa'a wal wabaa'a wat ta'na wat ta'un wa sa'iral amrad wa qina syarrar rada bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna wa an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan al-balaa'a wal wabaa'a wat ta'na wat ta'un wa sa'iral amrad wa qina syarrar rada bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala jua, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa pada hari ini Selasa 13 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 7 April 2020 Masihi, tidak ada kes baru yang disahkan dijangkiti COVID-19 di negara ini. Oleh yang demikian, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal sebanyak 135 kes. Sementara itu, sebanyak 3 lagi kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 85 orang. Jumlah yang telah sembuh ini meliputi 74 orang dewasa dan 11 orang kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah. Termasuk kes termuda yang dilaporkan di negara ini yang berumur 6 bulan. Dengan ini, semua kes kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun adalah disahkan sembuh dan pulang ke rumah masing-masing. Pada masa ini, terdapat 49 kes yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, di mana 2 orang masih dalam keadaan kritikal dan salah seorang daripadanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 1 kes adalah dalam pemantauan rapi, manakala selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 ialah sebanyak 2,237 orang dan hanya 138 orang sahaja yang masih menjalani kuarantin. Sementara itu, dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 184 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 ini, iaitu virus yang menyebabkan COVID-19, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan setakat ini ialah sebanyak 8,445 ujian sejak Januari 2020. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kesemua warga asing yang datang ke negara ini adalah dikehendaki untuk mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, iaitu membuat pengasingan diri mandatory selama 14 hari sepenuhnya di tempat-tempat penginapan yang telah dikenal pasti oleh pihak kerajaan dengan menanggung sepenuhnya kos pembayaran pengasingan diri tersebut. Walaupun hari ini adalah hari ketiga berturut-turut di mana negara Brunei Darussalam tidak melaporkan sebarang kes COVID-19 dan keadaan wabak tersebut adalah dalam keadaan terkawal, namun penularan wabak COVID-19 masih belum berakhir. Orang ramai dikehendaki mematuhi langkah-langkah pencegahan bagi mengurangkan risiko penularan wabak tersebut daripada berleluasa dan mengamalkan nasihat-nasihat dan saranan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Antaranya ialah untuk senantiasa mengamalkan penjarakan fizikal ataupun sosial, terutamanya ketika berada di tempat-tempat awam seperti di gedung-gedung perniagaan, pasar-pasar dan tamu-tamu serta kedai-kedai. Tidak meluangkan masa yang terlalu lama semasa membuat pembelian serta mengelakkan daripada memasuki ke tempat yang sesak dan ramai orang. Di sini saya ingin menekankan sekali lagi mengenai kepentingan mengelakkan perkumpulan ramai atau mass gathering. Ini termasuklah mengelakkan berkumpul di mana-mana premis yang boleh menjadi kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, di mana kegagalan mematuhi arahan dan jika sabit kesalahan boleh membawa kepada denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Bagi orang ramai yang kurang sihat, adalah dinasihatkan untuk tidak keluar rumah dan sentiasa menggunakan face mask terutama sekali jika perlu keluar rumah dan untuk mendapatkan rawatan segera. Orang ramai juga disarankan untuk mengamalkan kebersihan diri, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer serta mengamalkan etika bersin dan batuk yang betul. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn.
Sekian, terima kasih. Seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kewangan dan Ekonomi sukacita ingin mengongsikan maklumat mengenai dengan jumlah sumbangan yang telah pun dimasukkan ke dalam akaun COVID-19 Relief Fund pada mana setakat 7 hari bulan April 2020 pada jam 5 petang sejumlah RM4,29,001.34 sumbangan telah pun diterima daripada orang ramai. Dalam hal ini, Kementerian Kewangan dan Ekonomi sukacita ingin mengalu-alukan kerjasama orang ramai bagi sama-sama membantu meningkatkan lagi jumlah sumbangan tersebut bagi membiayai keperluan-keperluan yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Seterusnya, sebagai inisiatif tambahan Kerajaan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi membantu kelangsungan perniagaan para perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengusaha-pengusaha persendirian yang berkecimpung dalam penyediaan dan penjualan kuih-kuih yang menggunakan beras pulut sebagai bahan asas seperti kelupis, wajit, seri muka dan lain-lain. Dan dengan mengambil kira juga peniadaan majlis-majlis perkahwinan dan peniadaan semua gerai di bulan Ramadan di bawah kawalan Jabatan Bandaran, Jabatan Daerah dan Jabatan Belia dan Sukan yang lazimnya diadakan di sepanjang bulan Ramadan sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Pihin Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dalam sidang media pada 6 hari bulan April 2020. Kementerian Kewangan dan Ekonomi ingin memaklumkan bahawa Jabatan Perbendaharaan akan menjual beras pulut yang ada di kompleks stor dan perbekalan negara kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengusaha-pengusaha persendirian dengan memberikan 50% diskaun selama sebulan bermula hari Rabu 8 hari bulan April 2020. Dengan pemberian diskaun ini, harga beras pulut adalah RM3.80 bagi satu beg seberat 10 kilo berbanding dengan RM7.60 pada masa ini. Untuk maklumat lanjut, bolehlah menghubungi Jabatan Perbendaharaan di talian 2383 666 sambungan 7788 atau melalui email ap.stor@treasury.gov.bn bagi membuat tambahan dan perjanjian kehadiran ke kompleks stor dan perbekalan negara. Saya ingin menyeru bagi inisiatif tambahan ini tidak disalahgunakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Audas sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk Hisham. Ini Azlan dari Brunei Bulletin. Ada dua soalan Datuk. Since kes jangkitan COVID-19 ini berkurangan, adakah Kementerian Kesihatan akan men-scale down operasinya in terms of number of staff atau still memaintain workforce-nya as it is? Scale down tu untuk COVID ke atau keseluruhan punya? COVID. Buat masa ni, tani masih dalam berjaga-jaga. Jadi
walau bagaimanapun mungkin kalau ia berterusan kosongnya tadi kan, ada pesakit, and masa ni pun sudah start sampling di luar. Jadi flu klinik dalam dorang buat sampling sekarang, mencari yang buruh-buruh tu lagi keluar. Jadi kalau keadaan terkau mungkin macam yang flu klinik di ripas 24 jam tu, mungkin sampai tengah malam sekali. Tapi itu lihat keadaan dulu. Buat masa ni masih sama. Dan ni melihat macam mana keadaan sehingga penghujung mingguan ni. Soalan kedua, Datuk, perkhidmatan delivery service makin meningkat since outbreak ini, and dijangka akan terus meningkat di bulan Ramadan, especially yang membuat tempahan through IG and social media. Disebabkan ketiadaan gerai Ramadan, adakah MOH akan meningkatkan pemantauan ke atas premises yang menyediakan delivery service ini to ensure that personal hygiene itu sentiasa diperhatikan dan diutamakan? Terima kasih, Datuk. Okay. Setakat ini pemantauan mengenai persediaan makanan ini di bawah public health jua, dan masa ini pun walaupun dalam COVID, penularan COVID ini, durang ini masih bekerja juga memantau-mantau restoran-restoran, because durang restoran-restoran ini pun ada yang buat takeaway service. So insyaAllah ini memang akan diteruskan, dan dengan adanya kali platform yang Dare membuat itu, jadi siapa-siapa yang register sana akan dipantau juga untuk di bawah kawalan permakanan. Last question to Yang Berhormat Minister at Prime Minister's Office and Minister of Finance and Economy too. Datuk, with regards to government assistance in terms of salary subsidy yang that 25% for local staff, atau has there been any companies applying for this assistance so far? And how do Ministry of Finance and Economy ensure that it is not misused? Because ditakuti ada companies yang mengklaim but they ask this local staff to take unpaid leave. Tinggal, Datuk. Okey, terima kasih atas soalan mengenai dengan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, khususnya bagi membiayai 25% gaji anak-anak tempatan. So pada masa ini sejumlah 66 syarikat telah pun memohon kemudahan ini, terlibat 380 pekerja derang lah tu. Memang perkara ini dengan sebelum diberikan mestilah derang ikut syarat-syarat yang pernah saya umumkan atau memang bukannya untuk derang mendapatkan 25% ini, dan at the same time ia menyuruh pekerja tu ambil cuti nak bergaji lah tu. Itu bukan, itu mesti kita ni monitor juga lah tu, supaya ada kena abuse lah. Ini kira untuk menampung dia orang punya, kira menolong dia orang lah tu. Bukan untuk dia orang abuse lah. Kalau kena patan dia orang abuse atau we will take action against them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fazal Suraj representing the Bruneian. This is a two-part question for both ministers. And the first is directed to Yang Berhormat Datuk Minister at the Prime Minister's Office and the Minister of Finance and Economy too. According to today's press release prepared by the Ministry of Finance and Economy, we have seen some major contributions by foreign direct investment companies which amount to a total of 200,000 pieces of masks. Yang Berhormat Dato', are we expecting to see more of these donations? And to get a quote from Yang Berhormat Dato' Minister of Health, how does the mentioned contributions impact the current situation? Okay. Soalan pertama mengenai dengan sumbangan dari syarikat FDI yang beroperasi di dalam negeri inilah. Yang tadi pagi ada satu syarikat atau Aman Shipping nyumbang 100,000 face mask untuk frontliners kita ni. Itu satu joint venture yang kita ni ada dengan satu shipping company lah.
And satu lagi Ruyan Logistik. Ruyan Logistik ini sebenarnya belum lagi diorang tubuhkan diorang punya joint venture di negeri ini. Pada masa ini masih lagi dalam perundingan. Tapi alhamdulillah diorang ini sudah show diorang punya generosity lah tu, untuk menolong kita ni. Alhamdulillah another 100,000 lah dari diorang. InsyaAllah I think nampaknya there will be a few more. Tapi kita ni sudah pernah melihat banyak FDI yang menyumbang dari segi kewangan ataupun medical equipment dan sebagainya. So mangkali esok mangkali ada lagi satulah. You wait for the announcement lah esok insyaallah. We hope we are very thankful to diorang punya contribution. Because during when some of the countries are affected by this COVID-19 ini, kita ni pun bagi diorang macam moral support lah. So now kita ni ada case di Brunei, diorang pun membalas juga lah diorang punya kita ni punya gesture itu, diorang pun membalas juga lah. Alhamdulillah. InsyaAllah, we hope to have more. Okay, so untuk menambah apa yang berhormat Datuk Dormin nyatakan tadi, pihak kerajaan terutama sekali Kementerian Kesihatan sangat menghargai dan mengalu-alukan segala sumbangan yang telah dihulurkan daripada FDI dan orang ramai, dan baru-baru ni ada juga sekolah JIS menyumbangkan face shield. Face shield ni nyorang sangat berguna, terutama sekali yang the frontliner banar-banar di Tutong sama yang membuat swab ni, sebab satu alat PPE yang sukar didapati dan cara diorang membuat itu pun it's not overnight, diorang fikirkan banar-banar, and apparently sampai version 5. Okay, so diorang membuat 100 dan ini boleh di recycle, sebab caranya membuat itu bukannya orang saja-sajalah, they make sure ia boleh di recycle and rusak. So alhamdulillah, so yang macam ini sangat dielokkan, dan pengalaman diorang ni pun didengar ke luar negeri juga, negeri lain ada mendengar diorang buat, so diorang pun meminta macam mana diorang mau buat, dan alhamdulillah apa yang diusahakan itu bukan saja untuk negara tapi dapat menolong negara yang dari luar yang lain juga. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syami dari Media Permata. Soalan ini ditujukan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Ia berhubung dengan syarikat penerbangan di Raja Brunei. Pada masa ini, syarikat penerbangan RB tidak beroperasi seperti biasa kecuali penerbangan penting saja seperti yang kita ketahui. Terdapat persoalan dari orang ramai mengenai mereka yang sudah membeli tiket dikenakan bayaran penalti sehingga RM100 setiap seorang untuk perjalanan bagi bulan Julai dan selanjutnya, tertakluk pada keadaan semasa datang atau pilihan bulan-bulan sepanjang tahun ini. Jika keadaan masih tidak mengizinkan pada ketika itu, memandangkan masalah COVID bukanlah masalah penumpang namun satu bencana yang tidak dapat dielakkan, apakah rancangan pihak Royal Brunei dalam menangani masalah ini? Okey, terima kasih. Ada soalan mengenai dengan kalau orang kan tukar dia punya booking dan sebagainya kan. Okey, kalau kita ni lihat sejak bulan 2 bulan 3 bermula this COVID-19 ini, Royal Brunei ataupun itulah exercise flexibility lah dengan pertukaran tiket booking dan sebagainya. In fact, Royal Brunei yang one of the first few airlines yang dibagi flexibility kepada orang passengers Royal Brunei tu. So mula-mula kalau biasanya kita ni kalau lakukan cancel booking kita ni dengan kita ni bayar admin fee lah dah. Tapi sudah macam masuk bulan 3 tu, hujung bulan 3, kita ni punya booking fee kalau cancellation fee jauh turun. So we don't try to penalize people lah dah. Tapi kalau ada yang bagi penumpang ia akan tukar tarikhnya. So for example yang macam contoh yang kita timbulkan itu, kalau original travel date-nya bulan 3,
Ini kira tukar ke bulan 7. Kan? We don't charge them fee. Tetap lu kepada sekarang the fare differential itulah tu sekarang bulan 7 kalau sekiranya yang cheap fare, kalau ya booking melalui cheap fare, kalau sudah bulan 7 cheap fare habis sudah, ya, the differential ya bayar differential saja, tapi there's no penalty lah tu. So kita ni masa ni belum lagi tahu apa kejadian COVID-19 ni. Sama ada ya mudah-mudahan dah lagi berterusan lah tu. Walaupun dalam negeri kita ni punya kes-kes ni terkawal lah nampaknya. Tapi kita ni tahu di luar negeri kejadian COVID-19 bagi negeri-negeri lain. So kalau sekiranya masa kan hampir bulan Julai itu rasanya mangkali belum lagi masanya comfortable akan belayar, kan tukar. Memang mangkali waktu itu Royal Brunei kan memikirkan lagi lah supaya sama ada dipanjangkan lagi flexibility ni. Ataupun kalau sudah kes sedunia ni sudah turun, sudah comfortable sudah untuk kita ni belayar apa, mangkali the arrangement will be different lah tu. So memang Royal Brunei apa yang dapat dijanji is we will be flexible with this. Yeah. Terima kasih Datuk. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamie dari Radio Television Brunei. Salam buat Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Seperti yang kita ni maklum, usaha berterusan pihak kerajaan khasnya MOFI, Daerah Job Center Brunei dan lain-lain ke arah memastikan kebajikan pekerja swasta tempatan antaranya melalui program upskilling, reskilling dan lain-lain adalah sangat-sangat disanjung tinggi. Dan seperti mana yang Berhormat Datuk kongsikan, terdapat beberapa pihak swasta yang turut prihatin menawarkan jawatan-jawatan kosong kepada mereka yang terkesan. Tentunya proses pelaksanaannya adalah dalam tempoh yang singkat. Mungkin yang Berhormat Datuk dapat mengongsikan nisbah jumlah pekerja tempatan yang terkesan dan jumlah jawatan baru yang ditawarkan oleh pihak swasta setakat ini. Okey. So pada masa ni kita ni ada Job Center Brunei, JCB. Bagi siapa yang masa ni belum ada bekerja ataupun kehilangan kerja, ia boleh daftar dengan JCB lah dah. Tapi setakat ini najwa semua orang belum dapat kerja ataupun hilang kerja itu ia daftar di JCB. Jadi masa ni kita ni tahu berapa jumlahnya orang kira kena retrench kah, kena terminated itulah tu. So tapi yang jawatan baru yang kita ni yang saya kongsikan hari itu jumlahnya sudah meningkat ni masa ni kali 230 jawatan baru sudah. And then hampir 20 orang sudah mendapat pekerja tetap permanent job. So kita usaha ni memang kita ni teruskanlah untuk mencarikan kerja derang. Dan kalau dilihat juga kita ni pun ada juga bukannya upskilling, reskilling atau kita ni bukakan peluang di bawah program iReady juga. HND dan TVET. Jadi kalau dilihat dibandingkan dengan sebelum COVID-19 ini, orang register iReady ini syarikat register iReady ini bergerak lah sikit-sikit saja. Tapi sejak kita ni umumkan mengenai dengan kemudahan bagi syarikat-syarikat tempatan untuk mengambil pekerja di bawah program bagi iReady ini, bagi HND dan TVET ini, hari-hari ada saja orang telefon, ada saja orang kan mengambil pekerja ini. So setakat ini we have under iReady atau 50-60 orang punya opportunity lah tak. So, syarikat kan ambil TVET ataupun ada juga mengkali 30-40 itulah opportunity lah. So itulah diharapkan orang ramai ini ataupun syarikat swasta ambil berabutlah pasal mengenai dengan kemudahan ini lah. Kalau itu dari sektor swasta, apa pandangan Yang Berhormat Datuk sekiranya proses tawaran jawatan-jawatan kosong ini turut dilaratkan oleh perkhidmatan awam? Ini okey, di bawah iReady ya.
memang pihak awam atau public sector lah dah, government lah dah. Memang we are also recruiting lah dah untuk mencepatkan juga proses recruitment atau juga. Kan sekarang ni Yang Berhormat Datuk kira apabila ada ujian bertulis kan ada mass gathering, macam mana apa pihak kementerian menangani apa situasi sebegitulah kiranya dalam memohon jawatan di sektor awam. So mengenai dengan Jabatan Perkhidmatan Awam mengenai dengan ujian bertulisan ni, ada perundingan sudah dibuat dengan Kementerian Kesihatan. So pihak kementerian pun ada sudah mencadangkan beberapa cara. So insyaallah akan diusahakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Yang terakhir, Yang Berhormat Datuk Dr. Amir Liew, apa pesanan Yang Berhormat Datuk kepada pihak swasta yang belum menyahut saranan untuk transforming perniagaan mereka supaya lebih dinamik dan berdaya tahan? Ini memang dialalukanlah tu. So yang masa ni kalau dilihat ada sebahagian syarikat ataupun bisnes yang beberapa kena affected lah tu. Memang masih sibuk lah tu. Tapi ada sebahagian syarikat memang bisnesnya turun. Inilah kesempatan bagi dia orang lah untuk mentraining pekerja dia orang dan sebagainya. Tapi nampaknya responnya not so bad. Ada juga orang daftar untuk training. For example, kalau nak salah di Darussalam Enterprise kita ni offer Coursera macam mana tu saya sebutkan atau I think we have 100 over people express their interest. So yang daftar benar-benar ada about 88 people lah, 88 orang sudah daftar. And then pada 10 hari bulan April ni nanti ada lagi satu kursus tak. Kursusnya mengenai dengan food safety. So itulah orang ramai boleh take advantage of these courses atau tapi sambutan not so bad. Boleh lagi di-improve. Apalagi Darussalam Enterprise sama Manpower Planning and Employment Council, kita ni meningkatkan peruntukan bagi training pada masa COVID-19 ni. Ya, di-encourage lah orang ramai ni. Okay, terima kasih Yang Berhormat. Buat Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Alhamdulillah, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan melaksanakan pemeriksaan rambang atau random testing di kalangan pekerja-pekerja asing yang bekerja di negara ini. Dengan tempoh kira-kira 12 hari antara kes pertama dengan penutupan pintu masuk dan keluar negara, setentunya telah banyak penumpang atau pelawat atau pekerja asing yang masuk ke negara ini. Setentunya mereka ini ramai jumlahnya dan telah bergaul sesama mereka dalam tempoh tersebut. Dapatkah Yang Berhormat Datuk mengesahkan adakah pemeriksaan rambang ini fokus kepada mereka yang datang ke negara ini dalam tempoh gap 12 hari tersebut? Yes, I think our priority is 2 minggu sebelum tani menutup. The reason why 2 minggu, simptom ni is within 2 weeks kalau ia ada. So, ini sudah pun dilancarkan hari ini. Pihak Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Jabatan Buruh mulai hari ini sudah pun beroperasi mengajar ke tempat-tempat orangan inilah. Ia terkandung dengan orang yang datang atau juga termasuk juga yang company-company yang tani tahu ramai pekerja asing. Terutama sekali yang daripada Indonesia, Filipina dan Bangladesh. So durang pun sudah bermula hari ini lah. So we've been hopefully ini dilanjutkan for a while until we are certain ada penularan di community. Because banyak pemantauan perlu dibuat dan dilaksanakan sebelum tani ada membuat apa-apa keputusan untuk mengendurkan segala arahan buat masa ini. Selain daripada apa yang saya nyatakan sebelum ini mengenai 28 days atau ini adalah ada sebahagiannya lagi iaitu make sure ada evidence of community spread and we are now really looking for community spread.
Juga mengenai pemeriksaan Abang ni Yang Berhormat, mungkin Yang Berhormat Datuk boleh menjelaskan apa lagi sebenarnya faktor-faktor lain yang diambil kira dalam pelaksanaan random testing ini, seperti apa kondisi tempat tinggal mereka dengan jumlah yang mungkin ramai, dan mungkin ada pengurangan standard kebersihan asas pekerja-pekerja asing berkenaan. Mungkin dengan pengurangan standard kebersihan itu boleh menyumbang pada jangkitan kluster baru di negara ini. Okay. Itu dah dinafikan lah. Yang orang tadi kalau basah-sasa, dah bersih. Itu bukan saja COVID, penyakit lain pun ada. Okay. So, tapi penyakit COVID ini it has to be imported. Jadi dengan kerjasama Jabatan Buruh, so ini mengambil peluang lah untuk memastikan pekerja-pekerja ini disediakan tempat yang sesuai dan bersih. So, orang putih, we killing two birds with one stone. So insyaAllah, so dengan kerjasama ni dapat lagi meningkatkan confidence, terutama pekerja buruh, dan di negara ni kesihatan dan keselesaan diorang pun dijaga juga oleh kerajaan. Terima kasih Yang Berhormat. Assalamualaikum, Rano from Rano Adidas. This is for Yang Berhormat Datuk, Minister of the Prime Minister's Office and the Second Minister of Finance and Economy. Just a question regarding, should we as a nation, the country, be worried because the government have been spending a lot of money and is going against the fluctuation of oil prices. So would this also decrease the fiscal budget for next year? Okay, very good question. Thank you for your concern, and also shows that you appreciate what government has done. This is, I think, something that shared by many Bruneians. When we have to spend a lot of money, we worry about how we, can we cope with this kind of spending continuously? So I therefore say this is a very good question, and I want to assure you that at the moment our major concern at the moment is to tackle this COVID-19, working closely with Ministry of Health to try to get on top of this problem. Because if we don't address this problem, this will continue to affect us, and probably we'll have to even spend more and more and more. So in terms of the amount that we have spent, we are able to manage the situation much better than many countries. And so this is actually rewarding. But what we want to make sure is whatever we spend, we prepare ourselves better for the future, which I've said it many times. So for example, we're investing into the system, the artificial intelligence system that allow us not just to deal with this COVID-19 disease, but also in the future, that the Ministry of Health can use this tool to better manage the whole healthcare system. Yeah, you agree with that? Yeah. So I work closely with that Ministry of Health during this COVID-19 issue, and I can tell you that Ministry of Health is very appreciative of this system that we have put in place. Is position themselves better for the future, and therefore, so whatever we spend, it's necessary for us to address to combat this COVID-19, but it's not something we will just we're not like it's a waste from here. So we could use this to better manage our healthcare going forward, and so we need to understand. I think your question is a very good question, because after COVID-19, when we are out of this, we still have to look at our fiscal budget. Yeah, it's another issue. Oil prices continue to stay low. How do we manage this going forward? So with whatever we are doing today, for example, provide trainings. One of the questions earlier on about providing training for our people. So if they can take advantage of all this, they can move on and find jobs, hopefully better jobs.
and then it will actually lower the burden on the government. So if the Ministry of Health can better manage their healthcare going forward, it actually will reduce the amount of money that we will spend on healthcare. And we have also looked at some of the things that we have done, for example, the UNN investment that we have made. So it actually lowered the cost of telecommunication in the country. So it bring benefit for the future. And we talk about government coming together to get Ministry of Finance and Economy working very closely with Ministry of Home Affairs to create this platform to aggregate all the sayur-sayuran and all that, to help the sort of lower income group, people who are selling in Tamu, to be able to expand that activity, and hopefully more and more people will go into farming to be able to produce more, this vegetable and so on, and then we will be less dependent on imports. So we are using this crisis to try to create something that potentially, hopefully will reduce our budget requirement. But we never know with the success, whether this strategy or approach is successful or not. It depends on the cooperation of many people. To start with, today, we still need people to cooperate with us on social distancing, no mass gathering, and so on. So that is obviously the first thing that we need to deal with. But other than that, some of the initiatives that we are doing will hopefully bring about more benefit for us. So whether it's in the form of finance or others. So for example, our students are all going study through e-learning. So remember, His Majesty Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam has mentioned in many of his tita about Fourth Industrial Revolution. We need to prepare ourselves for Fourth Industrial Revolution. So during this crisis, we see a lot of activities are actually using technology. So we are using, for example, e-learning is probably also one form of using technology, and we are launching e-Kadai, for example, the e-commerce platform. So we have quite a number of people kind of on board into this platform already. I think, if I'm not wrong, I think there were like 90 companies already on board onto this e-commerce platform. So we are moving, using this crisis to encourage people to move on to this Fourth Industrial Revolution journey. So we are just starting. So hopefully, whatever we spend will create more saving for us in the future. Again, this all depends on everybody's cooperation. So in line with our team for the national budget, invest in our future, or investing in our future. And this is almost the same principle. Whatever we do, how we spend our money, will create a better future for us. So this is a very good example, this COVID-19 things that we are doing, all the initiatives that we have undertaken, shows that we are using this opportunity to create something better for us, inshallah. I think just want to add what Dr. Amin said about the investments or the money we've spent, especially during this COVID-19, terutama sekali mengenai dengan AI. Seperti yang Dr. Amin terangkan, artificial intelligence ini bukan untuk COVID-19 saja. Ia dirancang untuk mengenal pasti apa keperluan tani dalam 15 ke 20 tahun yang akan datang. Okay? Sebab melalui AI ini, ia akan mengcollect all the health data. For example, from even the blood, from the blood results nanti ia tahu, ia boleh mempredict, okay, orang buah pinggang berapa banyaknya akan meningkat, the renal failure. So ia boleh project ramalan pulang saya, tapi they help us to prepare. So misalnya masalah buah pinggang akan meningkat dalam 10 tahun mengikut trend dari darah atau keputusan darah. So we must be prepared, make sure renal dialysis center is ready. Okay? Or masalah jantungnya is going to be worse. Okay? So
with the current cardiac center, berapa ICU-nya, berapa cath lab-nya, berapa operating-nya, ia boleh mengira-ngira. Okay, dalam ni you gonna, kalau macam maninya, your waiting list is gonna be this much. Okay, if you willing to accept, that's fine. But if not, you need to build or membesarkan lagi pusat jantung ni. Misalnya, cuma tujuan dengan rakyat, ia monitor tentang demografi. As you know, aging people are increasing. Ia boleh meramalkan atau merangka apa keperluan untuk orang nanti orang warga emas ni ya, penyediaan in terms of rehab kah apakah. So dari informasi ni it gonna help us. So from the management point of view, dengan adanya AI ni tani dapat men-structured how we gonna do our healthcare in 15 and 20 years time, so that we are well prepared. Jangan sekarang sudah 20 tahun, we should have built this. Should have did. So, itu dari segi infrastructure, it will also help us to determine berapa doktor and berapa nurses or what other healthcare is needed. And even equipment. Okay. How many ventilators you need. So, not only that, it can also help you even the management of these daily sundries, all these consumables. So of course we need to enter the data initially lah, so it will follow up. So di sebalik apa perbelanjaan kita ni is not a waste, definitely. It's really an investment. Ganyan kena fast forward. Okay. So for Kementerian Kesihatan, there's a lot of advantage for us lah, inshallah in the future. So from the ministry point of view, it'll help us a lot lah dalam perancangan macam mana tani menuju ke wawasan tani 2035 nanti, insyaAllah. Terima kasih. Okay, thank you, Yang Berhormat. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih pada semua rakan-rakan media yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.